Shlomo Ben Ami. Shlomo Ben Ami ini adalah Menteri Keselamatan Dalam Negeri dan bekas Menteri Luar Israel di bawah Ehud Barak. Kalau menteri jumpa sajalah, dia jumpa saja dan dia bagi tahu pendirian kita. Tetapi ketua pembangkang bukan setakat jumpa, tetapi serve, berkhidmat atas di dalam lembaga penasihat yang sama dengan bekas Menteri Keselamatan Dalam Negeri Israel. Pohon pandangan daripada menteri. Menteri, sikit boleh? Sikit pasal International Crisis Group. Sikit saja, boleh? Saya mungkin Rembau, saya rasa amat maklum mengenai perkara ini. Tetapi di sini kita berbahas sebab yang mengatakan sesifulan-sifulan ini ejen Yahudi, ejen Amerika, ini siapa? Retoriknya begitu bermula daripada di sana, UMNO Barisan Nasional. Sebenarnya isu Yahudi ini sebenarnya bukan isu yang patut Malaysia bangkitkan. Kita berbincang mengenai dasar Zionis rejim Israel. Tetapi yang dibangkitkan asosiasi dengan pimpinan Yahudi. Kalau itu dasar hari ini yang cuba nak dikatakan negara Malaysia tak ke mana. Satu. Yang kedua, mengenai International Crisis Group, untuk pengetahuan, boleh dibuktikan ataupun tidak International Crisis Group ini mewakili ataupun terlibat dalam agenda-agenda yang tak bersifat demokratik, berbeza dengan ASEO yang dibuktikan sehingga ini tidak dijawab secara rasmi sama ada mereka mewakili Sani Abacha, diktator dunia. International Crisis Group diterajui oleh Gareth Evans, Menteri Luar daripada Australia, New Zealand kalau tak salah saya. Jadi gerak kerjanya bersifat gerak kerja demokratik dalam kerangka demokrasi. Itu diskusinya di peringkat antarabangsa, bukan asosiasi dengan Yahudi menjadi isu. Persoalan dalam Ehud Barak ini bagi saya yang menjadi beban kepada menteri ialah kenapa ketika dasar luar negara, kerana menteri ialah mewakili negara, Pematang Pauh tidak mewakili negara. Ini G2G, government to government. Jadi dia bebas untuk jumpa dengan Israel lah, sebab dia tak mewakili negara. Itu ni hujah pokok ni berbeza. Bayan ni balik pulau. He is free to meet with Israelis because dia tak mewakili kerajaan. Itu yang hujah yang dibangkitkan oleh balik pulau. Private company, you have option to decide, to choose. Why you choose something which expose the country, mendedahkan negara kepada tomahan. So pada pandangan saya, Menteri Luar, Menteri Pertahanan mempunyai beban membuktikan kepada kita pada hari ini, kalau betul yang dikatakan, Menteri patut menjelaskan kepada kita apa sebenarnya pendirian ketika bertemu dengan Ehud Barak. Ya, saya fikir batu duduk dulu. Masalahnya apa yang dikatakan oleh Rembau tu, kalau kita berjumpa yang tidak secara resmi, dikatakan kita bersekongkol. Tetapi kalau belah sana berjumpa secara resmi, tidak resmi, macam-macam alasan yang diberikan. Yang mereka buat boleh, yang kita buat tak boleh. Walaupun kita mengambil kesempatan untuk kita membelasah pendirian mereka. Pokok senang lebih rasional. Sebab dia seasoned politician dengan izin. Dia tahu. Walaupun dia kait sikit dengan EPCO. Tetapi balik pulau harus tahu bahawa kalau kita mahu mengasosiasikan diri kita dengan gerakan Zionis, kita tidak mengasosiasikan diri kita. Saya fikir apa yang dibangkitkan oleh balik pulau begitulah juga maksudnya. Apa yang dibangkitkan oleh Rembau itu sesuatu yang jelas bahawa International Crisis Group, apapun penjelasannya, di belakangnya adalah orang Yahudi. Kita harus membezakan. Saya tahu kita harus membezakan antara Israel sebagai sebuah negara, Yahudi sebagai satu bangsa dan sebagai satu keamanan. Kita harus membezakan. Kita bincang mengenai foreign policy, Menteri datang tapi foreign policy, Menteri. Tapi soal di sini ialah soal Menteri, kita rujuk dulu sebentar ya. Saya harap patut menghormati peraturan Dewan lah. Ya, kalau mahu bertanya dengan saya pun. Ya. So, dalam kali ini saya fikir apa yang harus kita lakukan dia benar bahawa pendirian kerajaan Malaysia secara resmi dan secara dasar memang kita tidak menyetujui Israel. Kita tidak bicara Israel dan kita tidak ada hubungan diplomatik. Tetapi saya fikir ketika itu apabila beliau mahu berjumpa dengan saya berpendapat atas nasihat daripada Defense Attaché, atas pandangan daripada KSU dan juga PTU ketika itu, bahawa inilah kesempatan yang terbaik untuk saya menyatakan pendirian kepada Menteri Pertahanan Israel dan juga bekas Perdana Menteri.
Sekurang-kurangnya saya mewakili rakyat Malaysia, orang Islam di Malaysia, dan saya fikir agama lain di Malaysia juga tidak bersetuju dengan tindakan yang dilakukan oleh Israel. Saya fikir apa yang dikatakan oleh Gopeng, oleh Pokok Sena, oleh Balik Pulau tadi, saya telah jelaskan. Tetapi apa yang dipakai oleh Bakri tadi, kem Skudai ini sebenarnya sedang diselamatkan, dan kontraktor penyelamat telah pun dikenal pasti untuk dilantik. Izinkan saya untuk menghabiskan Menteri tak bagi jalan, Muhammad. Cukup. Izinkan saya untuk menghabiskan penggolongan ini tentang apa yang dibagikan oleh yang berhormat Macang, yang inginkan penjelasan mengapa pemberi maklumat negara tidak dianggap sebagai pengkhianat. Manakala yang berhormat Pokok Sena meminta supaya didedahkan pemberi maklumat dan negara yang terlibat serta tindakan yang telah diambil. Tuan Yang Betul, suka cerita saya menyebutkan bahawa warga Kementerian Pertahanan yang dikaitkan dalam isu pembocoran maklumat ini sebenarnya adalah merupakan sumber kepada bahagian staf Perisikan Pertahanan BSPP kita. Dan laporan yang diberikan kepada kami menyentuh mengenai usaha menggunakan pegawai berkenaan sebagai pembekal maklumat dan seterusnya bekerjasama dengan pihak BSPP untuk membongkar kegiatan penyuluhan atau espionaj oleh pihak asing. Sebagai sumber perisikan, identiti beliau kini kita rahsiakan atas sebab-sebab keselamatan dan kepentingan perisikan. Oleh itu, beliau tidak seharusnya dianggap sebagai pengkhianat. Malah beliau telah memberikan maklumat-maklumat kepada BSPP. Tuan Menteri, jelas sikit. Manakala negara yang dikaitkan dalam usaha pengitipan tidak sesuai untuk didedahkan atas dasar kepentingan hubungan dua hala dari segi jangka panjang dan juga dikuatiri menjejaskan kepentingan negara. Dalam konteks ini, hanya tindakan diplomatik diperkirakan dan kegiatan espionaj yang dikaitkan dihentikan. Dalam konteks maklumat yang dibekalkan kepada pihak asing yang berkaitan, pihak BSPP sebenarnya telah menapis dan mengolah segala maklumat yang didedahkan. Ianya tidak melibatkan perkara-perkara sensitif ataupun aspek kepentingan strategik pertahanan negara. Justru tahap keselamatan negara tidak terjejas sama sekali.